Pintu bilik karaoke itu terbuka, dan seorang wanita berambut pendek dengan solekan tebal melangkah masuk. Sebaik sahaja lelaki berusia 60-an itu melihat wanita tersebut, yang memakai pakaian mendedahkan sebahagian besar dadanya dan duduk tanpa sebarang ekspresi, seluruh tubuhnya terasa kaku manakala gelas bir di tangannya terhenti. Wanita itu ialah Sofia, kakak kepada arwah istrinya yang telah meninggal dunia 3 tahun lalu akibat leukemia. "Kak Sofia, apa Akak buat di sini?" Suara lelaki itu bergetar, manakala pandangan mata wanita itu begitu dingin. Pada ketika itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan keliru, rasa bersalah, dan satu emosi aneh yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tidak tahu bahwa itu hanyalah permulaan. Kisah ini adalah tentang bagaimana kehidupan seorang lelaki berubah sepenuhnya selepas malam itu, dan kebenaran yang tidak pernah dijangka oleh sesiapapun. Sebelum kita mulai dengan lebih lanjut, jangan lupa tekan butang langgan dan suka di bagian bawah kanan video ini, semuanya percuma. Tahun ini umurnya 67 tahun. Ismail bin Ahmad adalah seorang lelaki yang telah bekerja dengan tekun sepanjang hayatnya di sebuah kilang pembuatan kecil dan sederhana. Ujian besar pertama dalam hidupnya datang 3 tahun lalu. Istrinya, Sakinah, tiba-tiba disahkan menghidap leukemia. "Abang, jangan risau. Kita akan harunginya bersama-sama," pujuknya. Tanpa teragak-agak, Ismail berhenti kerja dari syarikat tempat dia berkhidmat selama 30 tahun. Semuanya demi menjaga istrinya yang sakit. Namun, realiti tidak semudah yang disangka. Obat-obatan untuk rawatan leukemia sangat mahal dan kebanyakannya tidak dilindungi oleh insurans. Dia terpaksa menjual rumah dan mengeluarkan semua uang simpanan ASB-nya. Itu pun masih tidak mencukupi. Jadi dia terpaksa membuat pinjaman. "Ayah, jangan risau pasal duit. Yus akan tolong," kata anak perempuan tunggalnya, Yusra, yang sudah berkahwin dan tinggal di Johor Bahru. Yusra membantu sedaya upayanya, tetapi kos perubatan yang tinggi ibarat mencurah air ke daun keladi. Setelah berjuang selama 1,5 tahun, Sakinah akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Selepas urusan pengebumian selesai, yang tinggal di tangan Ismail hanyalah hutang yang menimbun. Yusra sering bertanya kabar, tetapi dia kelihatan sibuk menguruskan rumah tangga dan 2 orang anaknya di Johor Bahru. Ismail tidak mahu menjadi beban lagi kepada anaknya. Oleh itu, dia memilih untuk menyewa sebuah bilik kecil di sebuah rumah pangsa dengan sewa bulanan 350, dan menyerah hidup dengan bekerja sambilan di sebuah gudang logistik, mengangkat dan memunggah barang. Bekerja dari pukul 5 pagi hingga 10 malam pada usia 67 tahun bukanlah mudah, tetapi dia terpaksa meneruskan hidup. "Ismail, kenapa kau asyik muram je? Hidup nih sekali je, malam nih jom kita pergi karaoke," panggil perempuan, "kita enjoy sikit." Suatu hari, selepas habis kerja, rakan sekerjanya yang berusia 50-an, Ghazali, mengajaknya sambil minum di sebuah warung. "Tak apalah, Ghazali. Aku tak minat benda-benda macam tuh." "Alah kau nih, serius sangat. Kita panggil GRO, boleh sembang-sembang, urut-urut sikit, hilanglah stres. Kau pun manusia, sesekali perlukan hiburan macam nih, kan?" Ismail menggelengkan kepala, tetapi akhirnya terpaksa mengikut desakan Ghazali. Sejujurnya, dia berpikir mungkin lebih baik begitu daripada pulang ke bilik seorang diri, memikirkan arwah istrinya sehingga tidak dapat tidur malam. "Bos, bagi kami 2 orang perempuan yang paling sporting sekali." Sebaik melangkah masuk ke pusat karaoke itu, Ismail berasa sangat kekok. Dia coba mengingati bila kali terakhir dia datang ke tempat seperti ini. Mungkin sebelum berkahwin, sesekali bersama kawan-kawan. Tidak lama kemudian, pintu bilik karaoke terbuka. 2 orang wanita melangkah masuk. Sebaik sahaja melihat salah seorang daripada mereka, Ismail terasa nafasnya terhenti. Wanita yang masuk dengan solekan tebal, rambut pendek, dan pakaian yang menampakkan lurah dadanya itu membuatkan Ismail tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah wanita itu saling tidak tumpah seperti arwah istrinya. "Hai abang-abang, malam nih kita minum sampai pagi nak?" Ketika wanita itu memberi salam dan duduk, barulah Ismail sedar. Dia ialah Sofia, kakak kandung kepada arwah istrinya. Dia teringat kali terakhir melihat Sofia di majelis pengebumian istrinya. Wajah Sofia yang menangis lebih kuat daripadanya masih segar dalam ingatannya. Sofia juga terus mengecam Ismail, namun, kedua-duanya tidak berkata apa-apa. Dengan kehadiran rakan sekerjanya, Ghazali, adalah terlalu janggal untuk mengaku mereka saling mengenali. "Ha, Ismail, jom kita enjoy betul-betul. Bos, bagi lagi 4 botol bir."
Ghazali kelihatan teruja sambil memegang alat kawalan jauh, tetapi pikiran Ismail sepenuhnya tertumpu pada Sofia. Kenapa Kak Sofia buat kerja macam ni? Apa yang dah jadi? Pikirannya berkecamuk. Sofia hanya duduk dengan wajah kosong, menuangkan minuman dan sesekali menepuk tangan. Sikapnya sangat berbeza berbanding Musum yang mesra dan penyayang yang pernah dilihatnya di majelis pengebumian dahulu. Ismail, aku dah mabuk sangat nih, aku balik dulu ya. Kau layanlah puas-puas dengan awek nih, kata Ghazali selepas kira-kira sejam, lalu bangun untuk beredar. Ismail berasa lega. Sekurang-kurangnya sekarang dia boleh bercakap dengan kakak iparnya. Kalau macam tuh, saya pun balik dululah, kata Sofia sambil coba bangun. Kak, tunggu sekejap, kata Ismail dengan perlahan. Sofia berhenti dan memandangnya. Matanya menunjukkan rasa terkejut, bercampur dengan kewaspadaan. Kenapa akak buat kerja macam nih? Suara Ismail bergetar. Dia bukan sahaja ingin tahu, tetapi hatinya juga pedih. Jika arwah istrinya masih hidup, pasti dia tidak akan membiarkan kakaknya melakukan kerja sebegini. Apa kena mengena dengan awak? Awak tak tahu apa-apa pasal hidup saya. Jangan nak cakap apa-apa. Suara Sofia kedengaran sangat marah. Wajahnya merah padam. Kak, saya cuma... Mulai hari ini, jangan kita jumpa lagi. Sofia tidak mahu bercakap lagi. Dia mengambil beg tangannya dan terus keluar dari bilik itu. Ismail hanya mampu terduduk sendirian, terpinga-pinga. Dia langsung tidak faham mengapa Sofia begitu marah dan apa sebenarnya yang telah berlaku. Malam itu, Ismail tidak dapat melelapkan mata. Dia berbaring di atas katil di bilik sewanya, merenung siling sambil memikirkan kakak iparnya. Apa yang telah berlaku sehingga dia terpaksa bekerja sebagai GRO di pusat karaoke? Dan mengapa dia begitu marah kepadanya? Soalan-soalan itu terus bermain di pikirannya. Keesokan harinya juga sama. Semasa bekerja memunggah barang, bayangan Sofia sentiasa muncul. Dia teringat kata-kata arwah istrinya dahulu. Kesian Kak Sofia, dia penat sangat sekarang, gerai ayam goreng dia tuh, suami dia asik minum langsung tak tolong. Dia seorang diri yang buat semua kerja. Suara arwah istrinya seolah-olah bergema di telinganya. Barulah dia sadar, selepas kematian istrinya, dia tidak pernah bertanya kabar tentang Sofia. Dia terlalu sibuk dengan kesedihannya sendiri sehingga terlupa. Tetapi dari sudut pandangan Sofia, mungkin dia berasa kecil hati. Beberapa hari berlalu, tetapi hatinya masih tidak tenang. Akhirnya, Ismail membuat keputusan. Dia akan berjumpa dengan Sofia sekali lagi untuk berbincang dengan baik. Ensik, boleh tak panggilkan perempuan yang datang hari itu? Yang rambut pendek, pakai baju terdedah tuh, kata Ismail dengan teragak-agak kepada pengurus pusat karaoke itu. Oh, perempuan yang dada besar tuh, boleh, sekejap saya panggilkan. Pengurus itu tersenyum sinis, membuatkan Ismail berasa kurang senang, tetapi dia menahannya. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Sofia masuk. Solekan dan pakaiannya sama seperti hari itu. Tetapi riak wajahnya kelihatan lebih dingin. Awak nak apa lagi nih? Sofia terus menyoal sebaik sahaja melangkah masuk. Saya cuma nak bercakap. Itu sahaja, kata Ismail sambil mengangkat tangan, coba menenangkannya. Dia benar-benar tiada niat lain. Sofia yang pada mulanya mahu keluar, terhenti. Dia kelihatan teragak-agak, kemudian duduk seolah-olah pasrah. Awak nak cakap apa? Kak, saya betul-betul tak tahu. Apa sebenarnya yang dah berlaku? Ismail memulakan perbualan dengan berhati-hati. Sambil menuang arak, Sofia berkata, lupakanlah. Malam ni rasa nak minum. Jom minum je. Selepas beberapa gelas, suara Sofia menjadi sedikit lembut. Dulu masa keluarga kita susah, awak langsung tak peduli, kan? Lepas adik saya meninggal, tak ada seorang pun yang cari saya. Suami saya pula, gerai ayam goreng kami lingkup, kami bercerai. Tinggalkan saya dengan hutang keliling pinggang. Suara Sofia dipenuhi dengan kesedihan yang telah lama terpendam. Dah tak ada cara lain nak cari makan, jadi saya terpaksa buat kerja macam ni. Hutang pun kena bayar cepat. Pada usia macam ni, apalagi kerja yang boleh dapat duit cepat? Ismail hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Dia sadar dia telah melakukan kesilapan besar. Dia terlalu tenggelam dalam kesedihannya sendiri sehingga tidak memikirkan penderitaan orang lain. Kak, saya betul-betul minta maaf. Apabila Ismail memohon maaf dengan ikhlas, Sofia terdiam seketika. Kemudian dia mengeluh panjang. Sekarang baru nak minta maaf, semuanya dah berlalu. Tapi saya memang tak berpikir panjang. Ismail berasa sangat bersalah terhadap Sofia.
Dia pikir hanya dia yang menderita, tetapi kakak iparnya juga melalui kesusahan yang sama. Sejak hari itu, Ismail sesekali mengunjungi pusat karaoke itu. Pada mulanya, keadaan agak janggal, tetapi Sofia perlahan-lahan mula membuka hatinya. Kalau kak tak kisah, jom kita makan sama-sama? Suatu hari, Ismail memberanikan diri untuk bertanya. Makan? Iya. Di tempat lain, bukan di sini. Sofia teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah warung sup ekor berdekatan. Tanpa solekan tebal dan memakai pakaian biasa, Sofia kelihatan lebih selesa. Saya baru pindah ke bilik sewa bawah tanah nih. Dinding dah berkulat, kena cat balik, kata Sofia sambil menghirup sup yang panas. Kalau macam tuh, biar saya tolong. Kita buat sama-sama, kata Ismail. Sofia mengangkat kepalanya. Kenapa? Tak payahlah susah-susah saja, sebab nampak macam susah kalau buat seorang. Beberapa hari kemudian, Ismail pergi ke rumah Sofia untuk membantunya mengecat. Walaupun bilik itu kecil, kerja menjadi cepat apabila dilakukan bersama. Sekarang nampak lebih elok. Terima kasih banyak-banyak. Kalau buat seorang, mungkin ambil masa berhari-hari, kata Sofia, kelihatan puas hati. Lapar tak? Nak pesan makanan? Tanya Ismail. Kita pesan mie goreng mamak, nak, jawab Sofia. Petang itu, mereka berdua duduk di atas lantai beralaskan surat kabar, berkongsi mie goreng. Walaupun hidangan itu sederhana, hati mereka terasa hangat. Selepas nih, boleh tak saya panggil awak Ismail? Sofia bertanya dengan berhati-hati. Ismail tersenyum dan menjawab, boleh. Kalau macam tuh, boleh tak saya panggil awak Sofia? Sejak hari itu, mereka mula memanggil nama masing-masing. Panggilan itu terasa lebih semula jadi berbanding panggilan formal kakak ipar dan adik ipar. Beberapa minggu berlalu, Ismail dan Sofia semakin kerap bertemu. Selepas Ismail habis kerja, mereka akan makan malam bersama atau berjalan-jalan di sekitar kawasan perumahan. Sofia juga semakin jarang pergi bekerja di pusat karaoke. Sofia, hujung minggu nih jom kita pergi ke Port Dickson. Nah, suatu hari Ismail mencadangkan dengan berhati-hati. Port Dickson? Ya. Saya nak tenangkan pikiran sambil tengok laut dengan awak. Sofia teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Boleh juga, dah lama saya tak tengok laut. Pada hujung minggu, Ismail dan Sofia menaiki kereta menuju ke Port Dickson. Perjalanan itu membuatkan kedua-duanya berasa teruja. Wah, segarnya, jerit Sofia sebaik tiba di pantai Port Dickson. Laut biru dan ombak putih terbentang di hadapan mereka. Betul tuh, tengok laut nih, rasa ringan sikit kepala. Mereka berjalan perlahan-lahan di sepanjang pantai. Bunyi ombak yang tenang menenangkan jiwa. Ismail selalu datang tempat macam nih ke? Tak, selalu sibuk, tak ada masa. Bila fikir balik, saya rasa bersalah pada arwah istri saya. Janganlah salahkan diri sendiri, mesti Sakinah faham. Sambil memandang laut, Ismail berkata perlahan, saya harap masa bersama Sofia ini akan berpanjangan. Sofia juga mengangguk, saya pun harap saat ini tak akan berakhir. Sofia, lepas nih kita kerap datang sini ya. Boleh juga. Apabila senja menjelang, mereka bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan pulang, Ismail bertanya, lain kali kita nak pergi mana pula? Kemana-mana pun boleh, asalkan bersama Ismail. Jawaban Sofia membuatkan hati Ismail terasa hangat. Sejak itu, mereka semakin kerap bertemu, dan Sofia hampir berhenti sepenuhnya dari kerjanya sebagai guru. Masa berlalu, Ismail dan Sofia menjadi seseorang yang istimewa dalam hidup masing-masing. Ismail tidak lagi berasa keseorangan, dan Sofia tidak lagi murung seperti dahulu. Suatu petang, ketika mereka sedang makan malam bersama di bilik Sofia, Ismail dengan berhati-hati mengeluarkan sebuah kotak cincin kecil dan meletakkannya di hadapan Sofia. Apa nih? Tanya Sofia dengan riak terkejut. Sofia, rasanya lebih baik kalau kita hidup bersama daripada seorang diri. Suara Ismail bergetar, tetapi penuh dengan keikhlasan. Sofia, saya tahu, kita berdua dah lalui banyak kesusahan. Untuk sisa hidup kita, saya nak bahagiakan awak. Sofia memandang kotak cincin itu tanpa berkata apa-apa. Cincin itu kecil dan sederhana, tidak mewah, tetapi ia mencerminkan isi hati Ismail. Betul Kenny, tak apa ke? Kenapa pula? Orang akan pandang serong pada hubungan kita nih. Sofia berkata dengan nada bimbang. Saya tak peduli semua tuh. Asalkan kita bahagia, cukuplah, kan? Jawab Ismail. Sofia terdiam lama,
kemudian perlahan-lahan mengangguk. Sejak hari itu, Sofia berhenti sepenuhnya dari kerja di pusat karaoke. Ismail pula berpindah dari bilik sewanya dan tinggal bersama Sofia. Kehidupan bersama terasa lebih hangat berbanding sebelumnya. "Kita betul-betul mulakan hidup baru ya," kata Sofia sambil membantu Ismail mengemas barang-barangnya. "Iya. Walaupun dah lambat, ini permulaan baru kita." Mereka membina kehidupan yang sederhana tetapi damai. Ismail masih bekerja di gudang, manakala Sofia mula bekerja di sebuah kedai runcit berdekatan. Setiap petang, mereka akan membeli barang dapur bersama, memasak bersama, dan merasai kebahagiaan dalam perkara-perkara kecil. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Masalah datang dari arah yang tidak dijangka. Lewat malam, telepon bimbit Sofia berdering. Panggilan itu daripada Mastura, rakan paling rapatnya semasa bekerja sebagai gro. "Sofia, kau sihat? Maaf telepon lewat malam nih." Suara Mastura kedengaran lemah, tidak seperti biasa. Mastura, kenapa suara kau macam tak sihat ye?" "Aku sakit sangat nih, hari ini tak boleh kerja. Tapi ada masalah sikit. Ada tempahan pelanggan tetap aku, tapi bila aku cakap aku tak sihat, dia kata tak kira, kena panggil orang lain ganti. Masalahnya, dia nak perempuan yang dada besar macam aku je. Orang macam tu, selain aku, cuma kau je, Sofia." Sofia berbelah bahagi. Dia sudah lama berhenti kerja dan tidak mau kembali ke sana. "Sofia, tolonglah, sekali ini je ganti aku. Aku merayu sangat," pinta Mastura. Suara Mastura yang penuh harapan membuatkan hati Sofia goyah. Sofia memberitahu Ismail dengan berhati-hati. "Ismail, saya minta maaf sangat, boleh tak saya pergi sekali nih je? Mastura tuh kawan baik saya, dia banyak tolong saya dulu." Ismail terdiam seketika. Dia pikir Sofia sudah berhenti sepenuhnya, jadi berita ini membuatkannya tidak selesa. "Perlu ke pergi? Nampaknya dia sakit teruk. Kalau tidak, dia takkan minta tolong macam ni." Sofia sendiri tidak mau pergi, tetapi dia sukar menolak permintaan Mastura yang telah banyak membantunya. "Baiklah, pergilah." Ismail mengangguk dengan berat hati. Malam itu, di pusat karaoke tersebut, ada seorang tetamu yang tidak dijangka. Ia adalah Fikri, anak saudara Sofia sendiri, yang berada di situ untuk majelis makan malam syarikatnya. "Aduh, kenapa lambat sangat nih?" Makcik Sofia." Fikri terkejut melihat Sofia. Sofia juga tergamam, tetapi semuanya sudah terlambat. "Fikri, kenapa kamu ada di sini? Makan malam syarikat. Tapi, kenapa makcik?" Anak saudaranya itu terkejut apabila mengetahui makciknya bekerja sebagai gro. Beberapa hari kemudian, dia menceritakan perkara itu kepada ahli keluarganya yang lain. Keluarga Sofia menjadi gempar. Selama ini, mereka langsung tidak tahu apa yang Sofia lakukan untuk menyara hidup. "Kakak kau kerja gro, kau salah tengok kot." Tetapi pengakuan Fikri sangat jelas, dan keluarga mereka menjadi berang. Beberapa hari kemudian, keluarga Sofia datang menyerbu bilik sewanya. Mereka mengetuk pintu sambil menjerit, "Sofia, buka pintu. Apa yang kau buat kat dalam tu?" Sofia memandang Ismail dengan ketakutan. Apabila Ismail membuka pintu, keluarga Sofia melihat mereka berdua bersama dan menjadi lebih marah. "Apa nih? Sejak bila kau orang berdua jadi macam nih? Tak cukup kebuat kerja kotor tuh? Sekarang kau tinggal dengan suami arwah adik kau sendiri? Mana nak letak muka kami nih?" Keluarga Sofia terus menghamburkan kata-kata kesat. Sofia hanya mampu menangis sambil menundukkan kepala. Ismail berdiri teguh di hadapannya. "Cukuplah tuh," kata Ismail dengan suara yang kuat. "Kau siapa nak masuk campur? Sofia tak buat salah apa-apa pun. Dia tak kacau hidup orang, jadi apa yang salah?" Kata-kata Ismail membuatkan mereka lebih berang. "Muka tak malu, dengan kakak ipar sendiri pun kau nasapu, apa punya perangai? Sudah, tolonglah berhenti." Sofia menjerit sambil menangis, tetapi kemarahan keluarganya tidak mudah reda. Selepas mereka pergi, bilik itu diselubungi kesunyian yang berat. Sofia duduk di sofa sambil terus menangis, dan Ismail tidak tahu bagaimana mahu memujuknya. Dia hanya mampu duduk di sebelahnya. "Ismail, saya minta maaf," kata Sofia sambil mengesat air matanya. "Kenapa nak minta maaf? Ini bukan salah Sofia. Sebab saya," Ismail pun terheret dalam masalah nih. "Tak apa, kita tak buat salah, kan?" Namun, hati Sofia tidak mudah tenang. Pandangan dingin dan kata-kata hinaan keluarganya terus terngiang-ngiang di telinganya. Beberapa hari berlalu, tetapi Sofia masih murung. Dia tidak dapat menumpukan perhatian di tempat kerja, dan malamnya tidak dapat tidur lena. Suatu hari,
Telepon bimbit Ismail berdering. Panggilan daripada anaknya, Yusra. Ayah, Yusda dengar semuanya. Suara Yusra kedengaran berhati-hati. Yusra, sebenarnya. Ismail bimbang dengan apa yang akan dikatakan oleh anaknya. Dia menjangka Yusra tidak akan dapat menerimanya. Tapi bagi Yus, tak apa, asalkan ayah gembira, Yus tak kisah ayah bersama dengan sesiapapun. Kata-kata Yusra membuatkan Ismail terkejut. Reaksi itu sama sekali di luar jangkaannya. Betul Kenny, Yus? Ya, ayah. Lepas mak meninggal, Yus tahu betapa susahnya hidup ayah. Yus sedih sangat bila tahu ayah tinggal seorang diri di bilik sewa. Suara Yusra bercampur sebak. Yus akan sentiasa sokong ayah. Ismail menundukkan kepala, menahan sebak. Kata-kata anaknya itu sangat menyentuh hatinya. Terima kasih, Yusra. Ayah kena bahagia. Mesti itu juga yang arwah mak mahukan. Selepas meletakkan telepon, Ismail memberitahu Sofia tentang perbualannya dengan Yusra. Betul ke? Sofia juga kelihatan terkejut. Ya, Yusra faham keadaan kita. Syukurlah. Saya risau kalau Yusra pun menentang. Wajah Sofia akhirnya menunjukkan riak ceria. Malam itu, Sofia berkata kepada Ismail, Ismail, saya dah buat keputusan. Keputusan apa? Apapun keluarga saya cakap, saya takkan peduli lagi. Kita tak buat salah, kan? Suara Sofia penuh dengan keazaman. Lagipun, Yusra pun faham keadaan kita. Tak ada sebab untuk kita rasa malu. Ismail menggenggam tangan Sofia dengan erat. Kata-kata Sofia membuatkan hatinya berasa lebih lega. Beberapa bulan berlalu. Tentangan daripada keluarga masih ada, tetapi Ismail dan Sofia memilih untuk tetap bersama. Mereka mahu menjalani sisa hidup mereka tanpa penyesalan. Ismail masih bekerja di gudang, dan Sofia bekerja dengan tekun di kedai runcit. Kehidupan mereka sukar, tetapi kini mereka tidak lagi bersendirian. Setiap hari menjadi sangat berharga. Hari ini ramai betul pelanggan, kata Sofia sambil merebahkan badannya yang letih di sofa selepas pulang kerja. Awak dah penat ya? Biar saya siapkan makan malam. Kini, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk saling menjaga. Tak apalah, kita buat sama-sama. Sofia bangun dan turut membantu Ismail menyediakan makan malam. Melihat mereka memasak bersama di dapur yang kecil itu, walaupun sederhana, kelihatan sangat membahagiakan. Sambil makan malam, Sofia bertanya, Ismail, Yusra, ada telepon tak? Ada, semalam dia telepon tanya kabar. Katanya bila-bila nanti dia nak datang melawat. Senyuman terukir di wajah Sofia. Dia masih berterima kasih karena Yusra memahami mereka. Di dalam bilik yang disinari cahaya matahari pagi, Sofia tersenyum dan berkata, sekarang, walau apapun orang kata, saya takkan lari lagi. Jalan kita mungkin susah, tapi akhirnya kita dapat bersama. Betul tuh, kalau bukan sebab Sofia, hidup saya mungkin dah tak ada makna. Saya pun sama. Sebab Ismailah, saya dapat semula semangat untuk hidup. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Rasanya seperti satu keajaiban karena mereka dapat bersama setelah mengharungi pandangan serong masyarakat, tentangan keluarga, dan kesempitan hidup. Petang itu, mereka berjalan-jalan di sekitar kawasan perumahan sambil berpegangan tangan. Musim bunga tahun depan, kita nak pergi melancong kemana? Kemana-mana pun boleh, asalkan dengan Sofia. Kalau macam tuh, kita pergi tengok bunga sakura, nak, boleh juga. Cepatlah datang musim bunga, tak sabar rasanya. Perbualan mereka mungkin ringkas, tetapi di dalamnya terkandung kasih sayang yang mendalam dan harapan untuk masa depan. Walaupun mereka bertemu di penghujung usia, perasaan mereka seperti pasangan yang baru memulakan hidup. Mereka telah menemui cinta sejati walaupun sudah terlambat, dan karena adanya satu sama lain, mereka tidak lagi kesepian. Cinta tidak bermula dengan usia, tetapi dengan persefahaman dan sokongan. Tidak kira betapa lambat atau sukarnya, selagi ada hati yang tulus menyayangi, musim bunga yang baru pasti akan tiba kembali. Sama seperti kisah Ismail dan Sofia. Terima kasih kerana menonton.